kita nak menjemput kita punya testimoni. Ada siapa? Cik Wan Yusof ada tak? Cik Wan ada ke tak? Kena buka mic ya. Wan boleh buka mic tak Wan? Wan Yusof dan ada. Video sekali lah. Dengar tak? Dengar clear Wan. Nak cari tu dia mana 115 orang ni, nak cari kat mana? Wan, apa khabar? Khabar baik. Assalamualaikum. Dengar tak suara jelas? Waalaikumsalam. Wan, dikhabarkan Wan COVID dia Wan ya? Ya, saya COVID. Saya menjadi mangsa lah. Umar kita tak ada menghidapi sebab benda tu dah lepas. So menjadi mangsa COVID sampai masuk ke ICU stage 5. Stage 5? Stage 5 lah, stage yang terakhir lah. Allah, tidak ada stage yang lebih tinggi ya, COVID ya. Stage 5 ni yang paling tinggi lah. Okey, boleh tak Wan cerita sikit pengalaman keadaan paling teruk COVID ni Wan macam mana? Cuba cerita sikit. Keadaan macam mana ni? Keadaan cuba cerita sikit. Okey, keadaannya macam ni. Okay, so first of all saya nak kenalkan diri saya. Nama saya Wan Ariso. Hai semua. Okay, so actually saya dapat COVID ni dari masa vaksin yang pertama di Bukit Jalil. So saya tak nak cakap lah benda tu dapat di situ, tetapi kebanyakannya saya dapat daripada situ dan benda tu menjadi teruk bila saya pergi ke OTC Ceras. Saya disuruh untuk kita ke OTC Ceras untuk pakai gelang. Dan bila sampai di OTC Ceras tu, kat situ semua orang beratur panjang. Dan kat situ orang ambil gelang, which is orang pakai gelang warna pink tu kan. Dan juga orang potong gelang juga pada tempat yang sama. So semua orang positif kat situ. So saya rasa saya dapat that virus yang dipanggil yang terbaru tu apa nama tu? Delta. Delta, yes. Delta. Delta tu di situ. Dan saya diminta bila selepas pakai gelang tu saya diminta kuarantin dan seterusnya bila lepas 5 hari kuarantin di rumah keadaan makin teruk dan saya call ambulance lah. Bila call ambulance saya pergi ditempatkan di Hospital Putrajaya. Okay. Dan selepas 2 hari berada di bilik saringan di bawah tu saya di-scan, di X-ray. Dan bila di X-ray doktor bagi tahu saya punya paru-paru sudah 90%. Bakteria sudah berada di paru-paru tu lah, dah teruk lah. Dan saya harus dimasukkan segera ke ICU dan harus ditidurkan. Allahu Akbar. So, masa dia kata dimasukkan ke ICU tu pada dalam pukul 1 tengah hari. Lepas tu, so dia kata 1:30 nanti kita akan masukkan awak ke pusat ICU dan awak akan ditidurkan sebab kita nak buat rawatan lah. Dia kata ke paru-paru. Lepas tu saya pun positif sebab saya pun tak tahu sebenarnya kalau ditidurkan tu sebenarnya benda yang serius. Sebab saya seorang yang very positif dengan happy-go-lucky person. So bila dia kata call family tu saya call lah family. Saya cakap okay, bila call mak ayah semua kita call family kata saya cakap lah. Sebab masa tu kita memang pakai besar macam tu, pakai bantuan oksigen yang besar tu. Kesukaran untuk bernafas tu memang susah lah nak cakap. So kita nak cakap payah. Lepas tu nak tengok phone tu memang tak ada semangat lah nak tengok phone memang setakat untuk call dan cakap video. Dan bila call family tu kita pun bagi tahu lah saya nak masuk ke bilik ICU, saya akan ditidurkan. Bila cakap ditidurkan tu semua satu family dok menangis. So bila dok menangis kita pun tak tahulah kenapa dia menangis sebab kita pun tak tahu ditidurkan tu macam mana. Kita ingat ditidurkan tu tidurkan 1 hari 2 hari ke 1 jam 2 jam ke kan. Macam ditidurkan sekejap bangunkan macam tu kan. Kita tak tahulah ditidurkan tu seteruk tu. Lepas tu hampir setengah jam duk menangis tu kita tengok je lah sampai tu. Saya cakap okey lah saya dah masuk bilik ICU, jumpa lagi kita kan. Lepas tu sebelum masuk bilik ICU kita saya jumpa dengan doktor tu lah. Kita untuk pengetahuan semua kita akan diberikan satu consent form. Consent form tu kita perlu sign untuk ubat cair darah. Ubat cair darah tu, sorry to say lah, tapi ni benda tu kalau berlaku kat sesiapa, orang tahulah. Consent form tu untuk ubat cair darah tu mengandungi ba'alik bayar, babi
So dia akan dia akan bagi tahu kita. So dia kata minta permission sebab sebagai orang sakit kita kena bagi tahu pihak hospital. So dia cakap kalau menurut doktor dengan menurut Islam macam mana? Saya cakap gitu deh. So dia kata kalau menurut Islam kalau darurat diharuskan. So saya kata itu pun dah tak larat kita nampak apa kita sign je lah. Iyalah. Lepas tu masa Lepas tu ditidurkan selama berapa hari? Okay, so masa nak ditidurkan tu, dia bagus ni doktor dia akan bagi tahu kita. Ni saya ceritakan sikit pengalaman sebab saya tak tahulah dalam ni ada yang pernah ditidurkan ke. Sebab saya pun tak pernah masuk ward. So saya pun sebab bila kita tak pernah masuk, kita zero knowledge pasal benda-benda ICU ni kan. Betul. So bila sebenarnya nak tidurkan tu, dia bagi saya ucap kalimah syahadah. Lepas tu saya cakap doktor, terima kasih doktor. Tidur ke saya juga. Okay. So cakap doktor terima kasih sebab tidur ke saya rasa ni bantu saya macam ni, saya terima kasih. Betul dia kata doktor tu senyum dekat saya. Betul dia kata tak apa tenang, betul dia terima syahadah sebab begitu. Lepas tu doktor pun tak explain yang ditidurkan seteruk tu. Yang kita pun tak tahu kan, maybe dia ingat kita tahu ke tak tahu kan. Lepas tu kita pun baca kalimah syahadah betul tidur. Saya sedar-sedar dekat seminggu hari ke-7, hari ke-6 masuk hari ke-7. Saya sedar daripada ward ICU tu tangan saya diikat. Macam tu. Maknanya ditidurkan selama 7 hari lah, Wan. Saya ditidurkan selama 7 hari. Ada kawan-kawan ada yang tidurkan lebih 2 minggu tengok keadaan. Ada yang tapi bagi saya dekat 7 hari ditidurkan. Dan saya sedar tu, bila saya sedar tu, doktor tanyalah keadaan mana, apa semua. Lepas tu, dia tanya, kita ni bangun-bangun sedar-sedar ada Pak. Dia tanya masalah apa gitu kata kan. Kita pun cakap lah doktor, kita ni ada masalah, tak tahu tak nampak masalah dekat dalam paru-paru dia. Kita ada masalah cinta dia. Sebab saya tak kahwin lagi. Sebab bila kita sedar, sebab kita tak tahu kita disedar. Lepas tu saya cakap, doktor kita ni sedar hari ke berapa, hari kedua ke hari pertama. Dia kata hari ke-6, hari ke-7 masa tu minggu. Lepas tu dia kata kamu tak sedar ke? Dia tak rasa ke? Dia cakap saya tak rasa. Saya tak rasa macam tu. Okey. Disedarkan macam mana Wan? Kalau boleh cakap kuat sikit kalau boleh lah Wan ya. Okey, setelah disedarkan bagaimana keadaan Wan? Kalau disedarkan, macam mana keadaan saya? Okey. Keadaan selepas sedar tu macam mana? Okey, keadaan selepas sedar, kita berada dalam bilik ICU. Lepas tu, saya pakai pampers. Jadi, saya pakai pampers. Lepas tu, saya ada kalau kencing tu dia ada bekas kencing. So, lelaki perempuan sama. So, dia akan dipakaikan pampers sebab kita 6 hari, macam 7 hari ke 10 hari tu kita tak bergerak kan. Pasal dia yang sangat berhubungan ke tadi. Main-main. Lepas tu? Oh, apa? Allahu Akbar. Gabriel tu. Boleh tolong mute kan? Abang Nik boleh mute kan? Abang Nik boleh mute kan? Tolong Morina boleh mute kan? Siapa-siapa yang bercakap. Ya. Okey. Tentu dia baru masuk tu. Mute tu. Lepas bangun tu keadaan macam mana? Maknanya pakai pampers. Lepas tu macam mana? Boleh. Betul saya lemah lah. Lepas tu dia akan pakai macam sekarang ni saya pakai lagi saya tunjuk dia punya kalau macam kita dia akan pakaikan kita punya macam ni lah saya tunjuk. Allah. So dia akan pakaikan kita punya sarung kaki macam ni sebab saya pakai lagi untuk perubatan. So setiap pesakit diminta untuk pakai sarung kaki macam ni untuk supaya darah tu kan kita tak bergerak ya. Dia akan untuk supaya tak ada darah beku. Okey, so keadaan macam mana? Tak boleh bergerak lah, tak boleh berjalan, tak boleh berjalan lah. Okey, so memang tak boleh berjalan. So bila saya dekat ICU tu memang tak boleh gerak. Sebab itu kita dah gerak pun tangan je lah boleh gerak. Suara pun nak cakap pun susah. Then bila dah recovery sikit tu baru dipindahkan ke ward biasa. Masa tu dia buat CT scan apa semua dan memang sakit lah sebab hari-hari kena ambil darah. Saya cakap terus terang sampai sekarang saya jet lag lagi. Orang panggil jet lag Maksudnya kalau malam saya tak boleh tidur. Lepas tu tangan saya ni, kalau tangan kanan ni, setiap 6 jam 6 pagi kalau ke hospital saya tak kisah lah.
kat hospital ataupun MAEPS, kalau di saya, di Hospital Putrajaya tu 6 pagi dia akan ambil darah kita ya. Lepas tu dia akan ambil darah kita bukan darah biasa-biasa. Dia ambil darah dekat arteri. So dia akan kejap-kejap dia akan ambil darah dekat gelangan tangan, kejap-kejap kat bahu, kat situ, lengan. Ya, so keadaan maknanya tak boleh berjalan lah. Tak boleh berjalan lah. Okey, memang tak boleh jalan. Saya memang tak boleh jalan. Saya, secara keseluruhannya, saya warded 18 hari. Dekat 20 hari lah. Pada hari ke-19 baru saya keluar. So memang saya tak boleh jalan. Saya masa nak mandi tu, nak pergi ke toilet pun memang merangkak lah orang cakap. Memang susah. Memang tak ada kekuatan. Saya nak pergi ke toilet hospital tu pun, saya minta nurse perempuan tu papah. Tapi memang tak boleh jalan. Allahu Akbar. Dia macam kita dah lumpuh dah. Betul. Bila Ta'ala saya memang tak boleh jalan. Selepas saya keluar hospital pun, 2 hari saya tak boleh jalan. Saya nak pergi toilet pun saya pegang dinding, papah minta saya panggil kawan lah. Masa tu, kalau duduk seorang-seorang susah. Tapi masa tu ada member dia. So bila kalau nak pergi toilet, memang member tunggu depan pintu lah. Duk menunggu, pegang papah gitu. Memang kita sampai ke bilik. Masa balik hospital lagi parah. Sebab bila kita nak balik hospital, Grab tak nak ambil pesakit positif ni. So dia memang kena ahli keluarga. Saya pula keluarga semua kat Johor. Saya seorang je kat KL. So nak tak nak, saya masa ada kakak angkat tu, kawan-kawan daripada grup Kucing dia cari ambulans sabit merah. So kita ambil ambulans sabit merah, kita sewa, hantar sampai rumah, sampai bilik. Tapi malam tu memang kritikal lah sebab nak balik dah lah masuk payah kan. Masa dah lawak tu payah survive, kira mati hidup semula deh. Dah mati hidup semula ni pun nak survive hidup pun payah juga. Maknanya papa masuk ke dalam rumah lah. Tak apa, memang dia sampai, maksudnya naik tu memang daripada atas kursi roda tu sampai ke bilik. Sampai ke bilik. Okey, lepas tu Wan pasal produk ni macam mana? Wan okey. Pasal produk ni, dulu saya pernah buat benda ni Alpha Lipid ni saya pernah jual masa saya diploma dulu. Sebab saya belajar diploma UNISTI dapat degree So bila saya pernah buat dulu dan saya dulu pernah sampai manager dan saya tahu kelebihan Alpha Lipid ni sangat bagus. So masa tu saya beli kontak daripada Kak Moharina. Alhamdulillah saya dapat bantuan daripada beliau dengan Abang Nik juga. Okey, untuk untuk guna Alpha Lipid Lifeline. So macam sekarang ni Alpha Lipid pun dah nak habis lah. So Alpha Lipid Lifeline dengan apa? Lifeline saja ataupun dengan Immunofor? Saya makan dengan Immunofor, saya dapat dua ni. Dengan Immunofor, alhamdulillah. Lepas tu pack tu sangat bahagia, dia bagi semangat kat kita untuk sembuh saya rasa happy lah sebab dah ada macam kata-kata mutiara tu Lepas tu saya rasa untuk semua ni memang terbukti lah sebab saya dah guna Berapa lama Wan guna dan rasa kesan dia ni? Saya rasa kesan dia tak sampai macam seminggu tu saya rasa perubahan yang sangat menakjubkan sebab saya makan mula-mula memang saya tak larat tau. Masa hari ketiga tu saya jalan, dia macam jalan slow kita tak kuat. Kita tak ada kekuatan tulang. Maksudnya tulang dengan sel-sel tu tak bergabung. Kita tak ada kuat Saya cakap terus terang memang susah kalau orang kadang-kadang sampai menangis nak berjalan. Sebab kita bukan nak berjalan, kita nak sampai kat situ kadang-kadang contohnya member pukul 2 dah tidur, pukul 3 dah tidur. Kita nak ambil air masak macam mana? Merangkak tau. Kadang-kadang sampai air masak, air kowe tu masa dia dah letak macam tu je Memang saya cakap saya merangkak. Lepas tu bila saya dapat produk ni, lepas tu saya dah try 2 hari. Hari ketiga saya dah boleh berjalan. Allahu Akbar. Hari ketiga. Tu, hari kedua tu dah boleh jalan sikit. Hari ketiga tu saya dah boleh, tak payah orang papah lah. Maksudnya dah hari ketiga tu saya dah boleh jalan lah. Dalam hari ketiga, daripada recovery tu hari kelima lah. Macam tu. 2 hari saya tak boleh jalan. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Hari kelima tu bila saya makan 2 hari tu baru saya rasa okey. Hari ketiga tu saya makan sebab yang ni kalau orang biasa makan sekali sehari saya makan 2 kali. Saya makan pagi dengan malam. Okey. Immunofor macam mana Wan guna? Saya makan setiap 3 jam ke 4 jam tu 1 tab.
1 biji. Satu tablet. Betul. Mana setiap 3 jam, 4 jam ambil tablet sebiji. Setiap 3-4 jam. Okey. Ya, sebab Wan batuk teruk. Lepas tu saya sangat batuk. Saya nak cakap susah. Saya punya sebab bila intubator tu, saya nak bagi tahu lah, intubator tu sangat menyeramkan. Bila saya dah keluar baru saya tahu. Bila saya tak keluar masa tu saya tak tahu. Dan bila saya dah keluar, doktor bagi tahu benda tu dia masukkan ke dalam ni dan dia akan jadi buat minus operation. Masa dia masukkan satu tube lohong untuk ke paru-paru kita, ke trachea kita. Itu yang swollen, bengkak dekat situ. So bila you guys punya tu bengkak, lepas tu paru-paru korang nak bernafas sangat susah. Paru-paru korang dah rosak tau. Paru-paru saya ni umpama kena langgar 5 kereta lah senang kita. Kalau kena langgar 5 kereta tu macam mana? Bukan 1 kereta, 2 kereta tapi 5 kereta deh. Tapi kita ni luar nampak sihat sebab kita ni semangat nak hidup tu kuat lah. Okay? Batuk macam mana, Wan? Kadang batuk tu macam mana? Teruk masa tu? Teruk sangat. Memang sangat teruk sebab saya punya batuk tu sampai ada keluar darah. Faham tak? So saya makan ubat batuk tak jalan. Masa awal-awal lah sebab masa awal-awal sebelum saya dapat benda ni deh. So hari ketiga tu, hari ketiga ke 4 tu saya dapat benda ni. Hari ketiga saya tertera lepas tu saya makan batuk tu kurang sikit sebab dia ada antivirus saya pun tak tahu. So dia macam sebab kat situ saya rasa swollen tambah kat situ ada kahak. Bila kita dah buang-buang tapi dia ada virus kan kat situ. Dan saya cari juga ubat batuk, madu lah semua saya try tak jalan. Lepas tu betul tak jalan. Sampai kan saya ambil saya baca lah juga Alpha-Lipid ni kan ada apa-apa. Saya ambil kan serbuk tu saya letak kat saya makan macam serbuk tu lah. Sumpah saya cakap saya tak ada sebab kadang-kadang kita check kan, saya ambil sikit tu saya masuk dalam mulut. So saya tak tahulah tapi alhamdulillah benda tu berkesan. So macam sekarang ni dah boleh cakap clear, batuk tu pun dah kurang. So sebenarnya kalau nak tahu okey, macam batuk tu selepas Wan guna berapa hari rasa kesan batuk tu okey, lepas guna Alpha-Lipid dengan Immune4 berapa hari rasa kesan batuk tu menjadi bertambah okey? Lebih kurang. Saya rasa ada dalam seminggu juga sebab alhamdulillah. Memang macam-macam. Sekarang pun saya batuk lagi tapi dah kurang. Dia macam sekarang ni batuk pun dalam 20%, 25%. Tapi dulu memang teruk batuk saya. Kalau saya nak borak dengan Kak Muharina pun, Kak Muharina cakap tak payah cakap, teks je. Sebab saya cakap sepatah batuk, lepas tu minum air, lepas tu susah. Dia batuk yang macam mana, batuk kering tapi you nak cakap susah sebab dia macam nak cakap tu kan daripada dalam. Lepas tu dia macam kita hilang nikmat benda tu nak cakap. So tak tahu nak khabar macam mana. So sekarang ni dah improve banyak ni, dengar ni baru batuk, sepanjang bercakap dah berapa minit ni baru sekali 2 batuk ni. Alhamdulillah. Itulah saya rasa macam this is miracle lah dengan ada produk ni orang kata atas jalan Allah kan jadi sebab. So saya terima kasih sangat-sangat Kak Muharina macam kakak saya dah bagi bantuan. Kita tak tahu bantuan ni datang dari pelbagai segi kan. Dan kita kita rasa benda ni miracle, keajaiban. Bagi siapa yang tak pernah cuba, yang tak pernah makan Alpha-Lipid, korang kena makan. Sebab siapa yang tak kena COVID, korang kena kuatkan imun. Ni saya cakap terus terang. Sebab orang yang tak kena COVID lagi tu sebab imun dia rendah. Faham tak? Bila you guys kena COVID, tengok imun yang orang pergi-pergi kan. So 3 hari wadet pergi. Sebab apa? Imun dia rendah. So korang kena makan benda ni. Benda ni memang wajib kena makan. Bila Ta'ala saya cakap sebab saya dah lalui. Sebab saya ni sembuh pun sebab orang kata faktor genetik dengan semangat kuat yang hidup yang tinggi. Alhamdulillah. Doktor cakap in miracle 1 in 1000 dekat Putrajaya saya second patient yang stage 5 yang sembuh. So sepanjang 2 tahun ni saya tak tahulah kalau hospital lain ada stage 5 yang sembuh saya tak tahu. Tapi doktor cakap sepanjang saya rawat hospital Putrajaya, you are my second patient yang sembuh as fast as this, dia kata. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Abang ni ditidurkan selama berapa hari, Abang ni? 7 hari 7 hari, ya. Tapi keluar hospital hari ke-18, 19 baru keluar. Hari ke-19 baru keluar. Allah, Wan. So lepas pada ni,
Tak boleh tinggal lagi dah produk ni, ingat ya. Ya, itulah. Alhamdulillah, insyaAllah saya akan buat balik. Dan benda ni mendapat tengok sebab saya tahu benda ni memang power sebab dia kolesterol tu kadang-kadang macam minggu lepas saya dengar dia orang kata dok cakap susu buang susu tu. Kolesterol put dalam minda tu kolesterol tu apa susu pertama itu yang yang dibangun dia antivirus sebab bila tu macam saya rasa sebab kerana kolesterol tu lah ada bina tulang kita jadi kuat, sel kita jadi antibody pun sama. Antibody dan juga genetik. Betul. Wan, okey berehatlah Wan. Dah lama dah bercakap tu. Cakap lama tak sebab kalau saya cakap memang sengaja. Tak, maknanya takut habis tenaga. Relax ya. Simpan tenaga. Kan seronok bercakap share. Sebenarnya bukan kita nak cakap produk ni penyelesaian. Dia adalah produk ni perantaraan ya. Yang penting korang kena kuat semangat. Produk itu memang dah ada kelebihan. Apa-apa korang kena percaya apa yang korang buat. Produk tu dah bagus dah. So kena percaya dan teruskan, consume. Orang kata amalkan. Sebagai amalkan, itu saja. Kita nak minta orang ubah sarapan pagi aja. Bukan ubah agama, bukan suruh tukar agama ni. Kita tukar sarapan pagi. Betul. Kalau sebelum ni makan Milo ke? Kalau sebelum ni makan Milo ke? Ubah Milo tu benda ni. Sebelum ni makan vitamin apa-apa tu ubah jadi kolesterol immune 4 ni. Sebab bukan saya cakap banyak. Benda ni bukan saya dibayar ke tak. Sebab ni saya rasa sendiri sebab saya dah mati hidup semula. So bila saya mati hidup semula, saya cakap terus terang. Hidup saya ni, kita ni dah rasa kita ni dijentik Allah tau. Kalau kita tengok orang COVID tu semua dah duk tanam-tanam, kita rasa macam mana? Kita rasa kita nak bantu orang supaya diorang ni sedar. Itu je. Ya, mereka dapat manfaat yang sama. InsyaAllah. Wan. Kalau saya apa dia? Last. Ya. Kalau saya boleh sembuh, kalau saya boleh buat, tak salah. Anda semua tak boleh buat. So tak boleh cuba. Benda ni harga dia pun tak mahal. So hanya sedikit je kita gunakan kita punya daripada rezeki kita untuk kesihatan. Bukan untuk orang lain. Kesihatan sangat berharga. Orang fikir boleh cari. Tapi kesihatan bila kita terlantar, you tahulah kalau duduk sekitar makan bubur putih. Rumah tinggi orang panggil ya. So maknanya sekarang kesihatan jauh lebih berharga daripada duit sekarang ya. Betul. Wan, terima kasih banyak kerana berkongsi dengan kami. Terima kasih. Semoga speedy recovery insya-Allah. Jangan putuslah guna tu Wan ya. Insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.